Masalah sosial yang melanda golongan muda, remaja hari ini semakin membimbangkan dan kita dengar setiap hari pelbagai berita yang tular di media sosial menyebabkan kita berasa takut. Mengapa remaja menjadi sedemikian rupa? Adakah disebab kurangnya didikan ataupun pihak-pihak tertentu tidak memainkan peranan? Jadi apakah solusi yang harus dilakukan bagi membantu golongan remaja ini yang mungkin mereka perlu didorong, dibimbing dengan akhlak, dengan adab dan moralnya. Dan kerana itu Darah Muda hari ini mengangkat topiknya beradab, berakhlak dan bermoral. Dan hari ini bersama-sama saya di studio Darah Muda, Al-Fadil Ustaz Da'i Fuad Mukhtar yang merupakan seorang pendakwah. Jadi Ustaz sebagai pendakwah muda, ya, pendakwah muda yang mungkin saya boleh tanyakan pada Ustaz, mukadimah lah. Baik. Antara adab, akhlak dan moral itu, apa perbezaan dan maksudnya? Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang segar lagi bugar, insya-Allah kita punya moderator kita yang sangat baik kan, masya-Allah tabarakallah. Host kita petang ni kan, Ain Syuhada, mudah-mudahan terus tersenyum mewah dengan senyuman dan bahagia insya-Allah. Jadi asas perbincangan kita berkenaan dengan moral, adab dan juga akhlak. Sebenarnya terminasi perkataan itu kurang lebih saja. Cuma dalam keadaan adab, kalau dalam kitab-kitab para ulama dia akan sebut Allahumma salli ala Muhammad al-adab qabla al-aim. Satu orang yang jaga adab, jaga sahsiah dia, perilaku dia. Artinya kalau dalam Islam ni adab juga termasuk daripada bahagian ilmu, tapi dia terpecah pada ilmu yang ketiga lah. Maksudnya ilmu tasawuf dan juga ilmu ihsan. Kalau orang kata akhlak dan juga adab, dia terpecah melalui pemahaman pecahan ilmu yang ketiga dalam Islam. Pertama tauhid, yang kedua fiqh dan yang ketiga ihsan. Jadi ihsan ni ke akhlak dengan adab lah. Itu terminasi dia kalau kita bahaskan sebagai satu orang Muslim. Ya, kan? Saya nak menyentuh bab ihsan tu, tapi mungkin selepas ini. Boleh, tapi kita kaitkan juga dengan isu yang berlaku baru-baru ini. Tular para pelajar SPM yang menulis kata-kata kesat di belakang bajunya. Saya pasti penonton juga tahu. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan pelajar ini sanggup berbuat sedemikian? Adakah faktor didikan ibu bapa ataupun sistem pendidikan yang kurang mendidik mereka? Masya Allah. Sebenarnya ini kan, kalau kita tengok beberapa perkataan sarjana, dia sebut ada dua institusi yang tak boleh dirobos dan dirosakkan. Kalau dua ni benteng terakhir rosak, maka kita punya masyarakat akan turun maruah dan jati diri dia. Pertama, institusi kekeluargaan. Yang kedua, institusi pendidikan. Dalam arti kata lain, kita dapat melihatlah dalam keadaan ketidaktentuan cara pendidikan kita pada hari ini kerana kita berhadapan dengan COVID-19. Saya kira semua majoriti universiti, sekolah-sekolah pendidikan kita kurang dapat memberikan impak yang lebih besar. Sebab itu kalau kita sebut pendidikan, artinya didik dan cerdik. Didik dan cerdik. Tapi kalau pelajaran, artinya belajar dan pandai. Tapi kita didik, setelah mana dididik, ditekan dengan sahsiah, lantas jadilah orang yang cerdik kan. Jadi beza didik dan belajar itu. Didik sampai terpelajar lah, bibit sampai mahir. Okey, jadi mungkin saya nak sentuh sikit disebabkan perkembangan teknologi hari ini dengan sosial medianya. Kalau pelajar itu buat sesuatu viral di laman sosial media, masyarakat memberikan macam-macam komen. Jadi sebenarnya peranan masyarakat itu sendiri apabila melihat isu itu bagaimana? Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya masyarakat kita pada hari ini ataupun dalam istilah lain netizen lah kan. Ya, netizen lah. Jadi netizen yang ada pada hari ini, saya kira kadang-kadang peranan mereka bagus. Ada masa menjaga, ada masa agak kurang bagus etikanya. Sebagai contoh kan, kalau ada banyak isu-isu berkaitan dengan disiplin ataupun etika, kadang-kadang netizen ni tegur betul, habis orang tu kan. Tapi kalau contoh benda baik pun kena kecam juga kena kan. Kecam. Jadi oleh kerana itu, cuma saya nak beritahu kepada masyarakat kita kat luar sana, ini adalah peranan kita semua. Peranan kita semua. Bangkitkan pendidikan kepada mereka dan bahkan pendidikan untuk sayang diri sendiri itu penting. Berdasarkan Polis Diraja Malaysia baru-baru ni, 266 orang telah bunuh diri pun sebab tekanan. Dahlah kurang pendidikan, bagaimana kehidupan akan menekan mereka. Dan 70% daripada 266 yang bunuh diri ni adalah di kalangan orang lelaki. Kerana tekanan, kewangan dan sebagainya. Cuma apa saya nak sebut, pendidikan untuk tenang. Kerana pendidikan akan jadikan kita matang. Kalau orang dah umurnya lanjut,
tapi dia tidak merasakan dengan ilmu, maka dia kurang tenang dan dia kurang nampak kematangannya. Beza dengan orang yang mungkin bagi pucuk muda tapi kemahirannya, keadaan keilmuan dan kematangan dia, insya-Allah barakah. Ya, baik. Jadi peranan ibu bapa pula kalau kita dengar peribahasa melentur buluh itu biarlah dari rebungnya, kan? Jadi ibu bapa itu sendiri kadang-kadang kita rasa macam ya Allah nak hantar anak pergi sekolah, kan? Betul. Rasa macam sebab kita tengok budak-budak sekarang ni terlalu agresif. Betul. Kan? Jadi peranan ibu bapa nak mendidik anak-anak tu bagaimana? Sebenarnya saya pun risau juga. Saya terlibat banyak dengan program motivasi selain daripada program keagamaan, kerana kami di luar menggerakkan program di sekolah-sekolah, di universiti, kan. Bila kita pakai program macam tu, memang keadaan pelajar kita pada hari ini sangat berat. Tapi jika kita nak kaitkan dengan beberapa negeri yang lain di sekitar Malaysia, sebagai contoh Singapura dan Indonesia, masalah sosial di kalangan pelajar sekolah kita agak berat, namun tidaklah seperti sebahagian negeri tersebut. Cuma apa saya nak sebut, pada hari ini kita untuk memastikan kita punya kekuatan itu bagus, dan masyarakat pada hari ini kena bangun supaya tak kisahlah sekolah vernacular ke ataupun sekolah agama ke, semua tempat dan institusi pendidikan mesti menekankan tentang adab. Maksudnya the first thing adalah kalau nak bahas macam-macam ilmu dan sebagainya, disiplin tu kena ada. Saya ingat dulu zaman asrama dulu, zaman sekolah dulu, kami kalau masbuk subuh, kalau kata masbuk subuh pada 23 hari bulan 3 contoh, kan, saya masbuk subuh, saya kena sebat di kaki sebanyak 23 kali. Okey, dalam keadaan yang kita redha lah, kan. Of course kalau kita buka isu ni sekarang akan macam-macam. Sebab time tu redha. Kalau zaman sekarang buat, saya mungkin boleh sentuh sikit lah. Ibu bapa mungkin sekarang dia tak redha, dia rebel. Ya, cik, mak bapak pula yang menyaman cikgu sekiranya di rotan misalnya. Jadi kenapa benda tu terjadi? Tak sama macam zaman kita belajar dulu mungkin. Saya sebenarnya nak bagi tahu, guru ada hak dalam pendidikan. Ibu ayah juga ada hak untuk menyaman. Saya nak beritahu. Dan kalau di barat sana, ada juga anak yang menyaman ayah dan ibunya. Jadi saya kira bagaimana kalaulah di barat, berkiblatkan barat, anak boleh menyaman mak dengan ayah. Bayangkan suatu masa nanti macam mana pula pendakwaan yang dikeluarkan oleh seorang murid. Katalah nak letakkan saman besar kepada guru-gurunya. Apa akan berlaku? Guru dia akan tidak membawa dengan jiwa dan perasaan. Kita dapat impak pada hari ini. Bila ada beberapa sedikit keterbatasan terhadap pendidik, kita dapat lihat setiap progression mereka sepertinya ada satu dinding yang menghalang daripada pastikan permata yang digilap itu dapat menjadi satu orang yang berkilauan. Kenapa wujud keterbatasan itu? Pasti pada hari ini perubahan yang sangat hebatlah. Kita akui kita mesti berlapang dada pada saat dan ketika ini. Kita juga tak nak, kalau kita ada anak, kita tak nak anak kita tiba-tiba dia ambil peluang. Sebagai contoh, kita akui ada juga mungkin pendidik yang terlepas tindakannya melebihi akal fikir. Kita akui para penonton sekalian. Tapi kita juga mesti akui bahawa guru mesti ada haknya sendiri, seperti mana ibu dan ayah ada hak veto pendidikannya. Seorang ayah ada hak untuk tentukan ke mana hala tuju anak dia. Dan disebut dalam satu matan, laula murabbi ma'araftu rabbi, kalau tak daripada guruku, tidak aku kenal penciptaku. Jadi penting guru ni diberikan sedikit bahagian mereka hak ke atas pendidikan para pelajar dia. Jika terhalang dan menghalang, akan banyak implikasinya. Dan di antaranya, inilah kesan mutakhir ini yang dibuktikan dengan kerosakan pelajar. Jadi kalau mungkin pada pandangan Ustaz, anak-anak muda ini melakukan tindakan yang sedikit agresif, betul. Saya tak nak cakap lah macam mana, sebab kita tahu di media sosial macam-macam benda dia buat. Adakah kerana takut kena kecam, kan? Takut kena kecam nanti. Adakah naluri anak muda itu nak mencuba, nak melepaskan perasaan, berpuas hati dengan apa yang aku buat ni? Saya rasa perasaan agresif dan perasaan nak mencuba tu saya juga pernah lalui, Ain juga pernah lalui. Kita nak cuba apa yang boleh cuba, kan. Dulu zaman sekolah ada kawan-kawan pakai seluar kecil, kita pun kecilkan seluar, kan. Ada orang sebut apa cikang dan sebagainya, istilah-istilah tu, kan. Jadi perasaan nak mencuba is okay. Cuma istilah agresif yang kalau berlaku kepada adik-adik kita, saya dengan beberapa fakta kes dan pengalaman peribadi saya, memang ada beberapa gerakan ataupun satu orang yang mencari satu kelompok kongsi gelap, dia tunggu di hadapan sekolah untuk tengok mana pelajar-pelajar yang berlagak samsing, dan mereka dapat join serta keadaan tersebut di beberapa kawasan Lembah Kelang. Dan kes ini adalah kes yang berfakta. Oleh kerana itu, apa yang kita kena buat pada saat dan ketika ini, perbaiki sistem kekeluargaan kita. Tolong
Kalau ibu dan ayah apa pun masalah rumah tangga sekalian, fikirkan bagaimana keadaan keterhadapan anak-anak ini. Ya, terutamanya bagi anak muda Betul. yang berhadapan dengan masalah krisis keluarga, ibu bapa bercerai misalnya. Betul. Kerana mereka melihat ibu bapa bergaduh menggunakan bahasa yang kesat. Jadi anak-anak itu pada pandangan ustaz, macam mana mereka nak membesar menjadi individu yang berakhlak, beradab itu? Sebenarnya kalau fakta kes telah membuktikan kepada kita kalau kita pergi ke rumah-rumah penjagaan adik-adik kita yang dah terlanjur dan sebagainya, saya banyak pengalaman. Antaranya sebagai contoh, kita ada kes yang pelajar daripada darjah 6 sebab orang perempuan dia boleh haid paling awal umur 9 tahun. 9 tahun. Setelah itu seluruh sistem keperempuanannya itu berfungsi dengan baik setelah dia datang haid. Maka dia boleh untuk mengandung, dia boleh untuk beranak dan sebagainya. Ada daripada darjah 6 sudah mula keadaan tersebut. Dan ada juga suatu ketika bila dia dah ada anak luar nikah dia, dia buka tingkap tengah buat laju, dia campak keluar anak luar nikah dia itu. Apa yang berlaku? Anak itu lumpuh seluruh badan tapi hidup sehingga hari ini. Itu pengalaman saya sepanjang saya berkomunikasi dengan banyak rumah-rumah penjagaan orang perempuan. Cuma apa yang saya nak sebut pada saat dan ketika ini, mendidik anak hanya ada 3 cara dan 3 sistem kekeluargaan. Okey, apa 3 tu? Okey, tiga ni kita tengok pattern keluarga kita macam mana. Perkara pertama, ada orang mendidik anak mereka dengan pendidikan. Artinya dengan satu education yang dia punya pattern. Ayah ada sikit-sikit knowledge, sikit-sikit content. Kenapa kita buat macam ni? Dia akan bagi. So maksudnya ayah dia di kalangan orang intelektual. Okey. Yang kedua, ada orang yang membesarkan anak, pattern kedua dengan ekonomi. Maksudnya apa yang nak belajar kat mana, ayah bagi. Dia tak ajar tapi dia bagi duit. Dia bagi duit. Itu pattern yang kedua, iaitu dengan duit. Dan pattern yang ketiga adalah membesarkan anak-anak dengan doa. Ada begitu. Dan saya melihat orang yang besarkan anak-anak dengan doa ni, dia tak ada duit, dia orang kampung, dia bukan orang intelektual, dia juga bukan orang ekonomi, tapi banyak juga kejayaan yang sampai dengan mak ayah yang banyak berdoa pada Allah. Jadi tengok saudara daripada keluarga, cara pendidikannya yang mana. Yang pertama, type yang pertama adalah dia membangunkan keluarga dia dengan intelektual, content. Yang kedua, dia bangunkan keluarganya dengan ekonomi, dengan wang, pendapatan isi rumah yang tinggi. Dan yang ketiga, dia bangunkan ahli keluarga je dengan doa. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. Doa itu senjata yang mampu menjadikan anak itu cemerlang atau tidak. Jadi mungkin saya boleh sentuh sikit kalau tadi tentang ibu bapa. Guru pada zaman sekarang pula kan. Kalau kita tengok macam mana ada setengah individu yang mengata cikgu di laman sosial media. So jadi guru zaman sekarang ini macam mana dia nak menserasikan dengan anak murid zaman milenial? Baik, kita bersetuju supaya guru juga mesti dimilenialkan. Artinya guru juga kena ada Facebook, guru juga kena ada Instagram. Dan mungkin sebahagian bersetuju untuk ada TikTok dan sebagainya lah kan, aplikasi yang sangat popular pada hari ini. Cuma saya nak beritahu, jangan sampai aplikasi-aplikasi ini merendahkan martabat satu orang yang punya pangkal namanya sebagai guru, sebagai ustaz, wa imma kepada masyarakat sebagai da'i, pencetus ummah dan sebagainya. Jangan sampai media sosial ini menyebabkan kita melanggari asas pangkal nama kita. Jadi sebab itu saya nak kata, kadang-kadang pelajar ni dia hilang hormat apabila dia tengok gurunya kurang sikoh, artinya kurang prinsipnya. Oh, cikgu ni boleh main-main. Kau tak nampak pun cikgu pun jenis enjoy-enjoy, menari-nari juga. Kita pun boleh menari. Why not? So bila dia tengok, oh cikgu kita pun lebih kurang, cikgu kita pun happy go lucky. Dia kalau gelak kau, dia pada tingkat 3 sampai tingkat 1. Contoh kan. Kita pun kena relax, cikgu kita relax. Sebab tu saya nak bagi tahu, perkara pertama bila kita nak berinteraksi ataupun nak berasimilasi dengan anak murid kita, nak sama, nak relax dengan mereka, pastikan masih ada prinsip-prinsip yang kita jagalah. Downloadlah Instagram, downloadlah Facebook, tapi tak sepenuhnya kita letak jiwa kita kat situ. Bagi perkara-perkara yang bermanfaat dan jangan bagi anak murid kita nampak yang kita ni seorang guru yang seronok betul entertainment. Berhibur sana, berhibur sini, akhirnya nanti pandang hormat anak murid kepada guru semakin nipis. Bila pandangan anak murid pada guru semakin nipis, artinya struktur pendidikan negara bangsa kita juga sedang dicerobos secara perlahan-lahan oleh yang paling penting pandangan hormat itu. Hormat Dan kita akan berbincang lagi mengenai topik beradab, berakhlak dan bermoral, tapi kita perlu berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini dalam Darah Muda.
Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya beradab, berakhlak dan bermoral dengan Al-Fadil Ustaz Da'i Fuad Mukhtar. Baik Ustaz, kita sambung lagi. Kalau tadi di sekolah, macam-macam pendidikan Islam dah ada, pendidikan moral dah ada, pendidikan civic dan kewarganegaraan pun dah ada. Jadi tak cukup ke ataupun kurang berkesan ke nak mendidik para pelajar ni? Saya kira sebenarnya itu satu ikhtiar yang sangat bagus. Daripada dulu kita ada Kementerian Pendidikan, berubah Kementerian Pelajaran, pernah kembali kepada Kementerian Pendidikan. Istilah itu. Cumanya pemerkasaan terhadap pendidikan Islam, saya kira sudah tiba masanya untuk pendidikan Islam jadi subjek major. Artinya pelajar dia kena sukses daripada sekolah rendah. Bayangkan kalau adik-adik kita masuk sekolah kebangsaan tapi dia tak ambil sekolah rendah agama, mereka akan masuk ke sekolah menengah dalam keadaan yang tanpa pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas. Artinya di sini peranan kita ada di negeri-negeri ada sekolah-sekolah rendah agama berdasarkan Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri. Kita ada Jawi kan, kita ada JAIS dan sebagainya. Saya tengok bila kita jumpa antara sekolah vernacular ni, sekolah kebangsaan kita bertambung dengan SRE ni, bagus. Tapi bayangkan kalau pelajar kita daripada sekolah rendah pindah ke sekolah menengah tanpa pendidikan yang sempurna, masalah. Yang kedua, kalau kita tengok pendidikan civic dan kewarganegaraan, saya kalau periksa dulu mesti Ain pun rasa 100 100 kan, full mark mesti 90% ke atas kan. Mesti kan. Saya kira dah sampai masanya, mungkin idea yang kita boleh bincangkan, supaya struktur ini dibangunkan daripada sudut peperiksaan civic, daripada praktikal, daripada teori beralih kepada praktikal. Instrumennya kita bawa pakar-pakar perbincangan kita. Jadi contoh sebagai contoh, instrumennya adalah pelajar-pelajar yang ambil civic, mereka boleh buat khidmat masyarakat. Artinya daripada sekolah rendah, mereka sudah ada komunikasi kepada masyarakat. It's okay. Dan saya kira Allahumma salli ala Muhammad, kalau nak kata pembangunan terhadap pendidikan civic dan kewarganegaraan ini dibangunkan, di samping itu contoh kesatuan sekolah kebangsaan, dia boleh buat sebagai contoh hubungan baik dengan sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun Tamil. Buat program bersama-sama, di situlah kewarganegaraan punya bahagian untuk dipenuhi kan. Jadi saya kira pemekasaan ini kena menyeluruhlah, baru kita dapat untuk prevent perkara-perkara. Jadi bayangkan kalau pelajaran civic itu bukan lagi teori atas paper je, jadi praktikal. Memang nak nilai kita akan mereka seronok kan. Memang lebih seronok dan mereka juga mengamalkan sebab dia secara praktikal. Bayangkan di pusat-pusat ekonomi ataupun di tepi-tepi tempat industri, mereka kutip sampah dan mereka membangunkan, kita akan dapat bantu keadaan negara dan kita boleh kurangkan masalah sampah negara kita. Ya, baik Ustaz. Kalau kita lihat dalam konteks Islam pula, dasar Islam itu ada 3, iman, pembelajaran Islam dan juga ihsan. Adakah perlu pembelajaran ihsan itu diterapkan kepada para pelajar? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jika kita bahas tentang ihsan, perkara ini sangat penting. Dan saya kira di situlah jawapannya bagi kita membantu anak-anak murid kita yang viral baru-baru ni. Dia tulis di belakang bajunya itu kejian dan kata-kata cacian kepada guru-guru mereka. Di sini kalau boleh Ustaz nak cakap kepada adik-adik pelajar sekolah yang tengah ambil SPM, tengah ambil PT3, termasuk mahasiswa-mahasiswi. Saya nak beritahu, disebut oleh di antara guru kami iaitu Syekh Iqbal Al-Jauhari, sejauh mana keadaan dan kemajuan diri anda bergantung setinggi mana pandangan anda terhadap guru-guru anda. Saya ulang balik, sejauh mana pencapaian anda setelah ini bergantung sejauh mana hormat dan pandangan anda kepada guru-guru anda. Guru-guru ada kelemahan, bukan kita menghukumnya. Kerja kita dengan guru, ambil dan ilmu yang ada dialihkan kepada diri kita. Guru akan dihukum oleh Allah, akan dihukum oleh Tuhan. Begitu juga dengan ibu dan ayah kita. Bahagian kita pula adalah beradab dengan mereka, sebab keadaan pandangan kita dengan mereka akan memastikan pergi mana kita setelah habis pembelajaran kita. Ya, wow. Satu konklusi yang cukup mantap tu Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat, semua agama itu mengajar kepada kebaikan. Betul. Tapi bagaimana nak didik golongan muda ini agar berada dalam acuan beragama? Saya kira kalau contoh kita tengok dalam agama Buddha, agama Hindu, Kristian dan khususnya majoriti di Malaysia ini Islam kan, saya tengok banyak orang yang beramal dengan agama mereka daripada mana-mana agama yang ada ni,
memang mereka bagus sebenarnya. Mereka ni orang yang bersopan santun dan ada prinsip dalam kehidupan. Jadi saya kira Allahumma salli ala Muhammad, peranan kita pada hari ini, para penonton sekalian, di mana posisi pun yang kita berada, kita kena pastikan bahawa di saat kita berhadapan dengan anak muda ni, ambil hati dia, bagi ruang kepada mereka, dan layanlah mereka seperti mana kita menghargai dan ingin mereka melayani kita. Maksudnya, bagi ruang kepada mereka dan berikan pendidikan sebaik-baiknya. Tak kisah mana agama sekalipun, kita hidup dalam pelbagai agama dan bangsa, perlukan lagi mesej keagamaan sampai ke dalam rumah mereka. Islam sampai ke dalam rumah para penganutnya. Kristian sampai ke dalam rumah para penganutnya. Buddha sampai ke dalam rumah penganutnya. InsyaAllah kita akan dapat satu negara yang makmur dan berjaya. Jadi ustaz sebagai pendakwah muda dengan kepesatan teknologi, dengan globalisasinya. Jadi pendekatan yang ustaz gunakan untuk menyelamatkan golongan muda ini agar tidak tersasar bagaimana? Perkara pertama, kalau anda biasa kalau tengok saya punya Instagram kan, Da'i Fuad Mokhtar sempat promote kan. Sempat promote, okay. Follow ya. Kan? So kalau saya memang akan buat video-video ringkas yang bercerita tentang bagaimana respon kita terhadap isu terkini. Sebab anak muda kita ni beralih. Kalau perasan, peralihan daripada satu isu ke isu yang lain sangat cepat hari ni. Tak terkejar, macam-macam kes. Tak terkejar kan. That's why kalau orang kata kita semua video nak buat, tak sempat lah. Tapi antara yang saya buat pertamanya adalah saya bagi isu-isu yang terkini kepada mereka, gunakan intonasi kegemaran mereka yang terkini kan, dan juga Allahumma salli ala Muhammad adalah dengan kita bila berbahasa dengan mereka, gunakan bahasa yang baik dengan mereka kan, maksudnya bahasa yang dia relax kan, dan dia rasa selesa dengan kita. Itu pendekatan yang sangat baik saya jadi kira. mungkin akhir ini ustaz, nasihat ustaz untuk generasi akan datang supaya hidup ini bukan sekadar berilmu sahaja, tapi paling penting kena disertai dengan beradab, berakhlak dan bermoral. Masya Allah. Ain punya tu dah memang kemal tu kan. Saya cuma nak cakap kepada adik-adik sekalian, kepada para penonton kita, tak kira di mana anda berada, ketua keluarga juga kena berikan fokus pada apa yang Ustaz nak sampaikan ini. Membangunkan anak-anak ini adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan tugas pada kita untuk mencorakkan ia ke mana dia pergi. Dan untuk adik-adik sekalian, ingat, jangan ikut darah muda kita, yang mana darah marah dia, darah gembira dia, dan pastikan darah muda kita itu darah yang positif, darah yang bersemangat, darah yang berwawasan tinggi, dan darah muda kita itu menjadikan pencapaian kita jadi lebih cemerlang. Dan insya-Allah darah muda yang beginilah yang dinanti rindu oleh para pejuang bangsa, yang mana ini akan menaikkan martabat negara kita, agama kita dan keseluruhannya masyarakat kita. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas segala input perkongsian. Saya rasakan pada penonton hari ini, kalau saya anak muda, saya dengar terus saya akan jadi beradab, berakhlak dan moral. Terima kasih banyak Ustaz. Dan jangan lupa follow ya Ustaz Da'i Fuad Mokhtar. Terima follow. Jadi terima kasih banyak-banyak Al-Fadil Ustaz Da'i Fuad Mokhtar, dan kepada anda penonton Darah Muda, terima kasih kerana menyaksikan Darah Muda hari ini. Dan untuk anak muda, teruskan mengamalkan nilai-nilai positif kerana kita adalah aset negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum.